صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ini diberi kelapangan dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita boleh faham, minta kepada Tuhan, dan yang penting lagi kita boleh mengamalkan dia setiap masa. InsyaAllah. 21 bagi 3 dia. Dari bawah. Ya. Daripada bawah. Bagi 3 daripada bawah. Dan setengah daripada tajalli. Dan setengah daripada istilah yang telah diberi, iaitu tajalli. Apa makna tajalli? Barang yang dibukakan bagi hati orang yang salik itu. Daripada berapa nur yang datang, ia daripada ghaib. Jadi, orang yang salik dalam perjalanan kita, kalau Tuhan tajalli kita sesuatu sir, suatu rahsia, maka kita jadi nampak. Kita jadi nampak, diberi nampak beberapa rahsia, dan rahsia itu ialah nur, ya. Yang menampak ke kita ialah nur yang ghaib, ya. Dan jika daripada zatnya zat Allah, tiada diiktibarkan sifatnya. Jadi bukan daripada sifat dia, tapi daripada zat dia sendiri. Yang dinamakan tajalli zat. Dan jika daripada sifat, dinamakan tajalli sifat. Dan jika daripada tajalli asma, daripada asma, maka dinamakan tajalli asma. Dan jika daripada af'al, maka dinamakan tajalli af'al. Ya. Jadi Tuhan dia buka kepada kita bagi orang yang salik. Dia nak buka kat mana? Dia buka dekat nama-nama asma. Maka nyatalah kita bahawa semua nama yang ada ni ialah Tuhan yang letak nama. Tuhan lah yang memberi nama. Dan Nabi kita lah menyampaikan kepada kita, dan juga Tuhan mengilhamkan kepada kita, boleh nama tu. Kok Melayu kata begini, kok orang putih kata begini, kok Cina kata begini. Macam-macam bahasa, macam-macam apa pun, semua nama-nama ni terbitnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nampak situ, maka kita ni dianugerahkan tajalli asma. Anak kita, apabila orang Cina kita beranak, maka kita pun letak pilih 10 nama ataupun 5 nama, ataupun kita dah booking lama dah nama tu. Maka apabila kita letaklah nama anak kita tu gapo-gapo, maka nama tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita je duk berasa kita lah letak nama. Hakikatnya Tuhan dah sedia dah nama tu je. Itulah dia mau kata nama pelik-pelik lah ni. Pelik-pelik tak pelik pun bagi Tuhan tak ada pelik. Bagi Tuhan tak ada pelik serupa je. Nama berapa pun letak kat mana pun. Kalau orang dulu letak nama bunga, nama embu. Orang lain letak nama style, sebarak, sebagai putih. Tak ada masalah. Hak asal lagi Tuhan letak di situ. Dan kalau kita tajalli asma' situ, maka jelaslah kepada kita bahawa ni daripada Allah.
Begitu juga kalau tajalli af'al. Kita tengok, kita pergi kepada kita lah. Ada anak 10, ada anak 5, ada anak 4 orang. Perangai, pelik-pelik, lain-lain berlaku. Hak ni lagu tu, hak ni lagu pada sarai tu lah, sarai kita dengan bini kita. Tempat sarai nak tobik tu. Tetapi, af'al. Tikoh laku macam-macam. Inilah af'alullah. Ya Tuhan telah letak dah nak kita begini, nak kita begini. Cumanya yang ada pada kita ni, saya kata amanah. Amanah lagu mana? Kita sapa kepada anak-anak kita benar-benar hak molek ni. Boleh tak boleh tu? Adalah kerjaan Tuhan. Lagi Nabi dia nak rayak kepada saudara dia Abu Talib. Teriak tangis dia. Tak masuk Islam sampai mati. Ini nak rayaknya, kalaulah kita tajalli af'al, itulah nyatanya Nabi buat tu kepada pak saudara dia Abu Talib tu, sampai teriak tangis dia supaya Abu Talib tu peluk Islam. Tetapi Tuhan kata hidayah tu bukan hakmu, hak aku. Nak rayaknya, kalau dia kita tajalli af'al, dan jadi kita dapat semua kelakuan ni telah ditetapkan oleh Tuhan berlaku. Orang kata, kita ada usaha ikhtiar. Kita nak usaha ikhtiar tu macam mana? Tidakkah apabila kita nak usaha ikhtiar tu, kita marilah letah ilham. Pasal apa dia ilham tu? Tuhan juga. Gi kok ni pun Tuhan. Cuma kitanya bangsa kepada usaha ikhtiar tu supaya kita ni tidak meletak kepada Tuhan benda kita buat salah. Bila kita meletak kepada Tuhan, tak apa aku buat guana, buat kepada moga Tuhan tetap dah aku gitu. Jadi tak ada lah Rasul, tak ada lah Al-Quran, tak ada lah hadis tu. Jadi ada Rasul, ada Al-Quran, ada hadis ni supaya Tuhan ni meletakkan batas-batas kepada kita, mana hak boleh, mana hak tak boleh. Dan itulah. Kalau sekiranya sifat pula, kita nampak dah sifat ni, ada 7 sifat tu. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam. Semua sifat tu nyata di kita. Mana? Aku hidup, aku nak, aku tahu, aku kuat, aku dengar, aku kata, aku tengok. Jadi semua tu kita mengaku aku, sedangkan hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, dia tak nyata. Rasa nak tengok lah tak nyata. Lah gitu. Rasa nak dengar lah tak dengar. Jadi semuanya Tuhan menyatakan pendengar tu di kita. Jadi hakikatnya hak dia. Kalau bahasa kita jelas dah hak dia, itulah orang panggil tajalli sifat. Tajalli zat pula, kita nyata ada kita ni ialah ada Allah. Sebab kita ni hakikatnya tak ada. Ada mana kita tengok, kalau tengok ada pun tengok pada sifat-sifat makhluk tu, tu kita. Tapi apa yang kita buat kira tu bukan dengan sifat tu. Misalnya kita kata aku nak pergi nenu. Nak pergi tu cara dengan kudrat. Aku rasanya nak buat go ni. Iradat. Aku ni lagi cekak kan lagi kudrat pula. Aku nampak benda tu. Nampak dah. Maknanya pelihat Tuhan. Jadi maknanya semua tu secara tajallinya sifat Tuhan. Maka tajallinya sifat. Dari segi zatnya kita nampak tidak ada yang wujud kecuali Allah. Lagi tu. La mawjud bihaqqin illallah. Jadi gapo-gapo ni hak ada ni ialah
menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada pada kita ni hanyalah nak menyatakan perbuatan Tuhan. Sebab tu kita ni dipanggil makhluk. Makhluk ni maknanya kena buat. Tuhan ni panggil Khalik. Mana dia buat. Misalnya cara mudah lah tu. Boleh kata bak tajalli ni. Jadi kita minta siamalan pada Tuhan biar nyata tajalli ni. Tajalli asma, tajalli apa, tajalli sifat dan tajalli zat daripada kita biar nyata. Biar kita boleh pegang, biar kita boleh amal, biar kita boleh duduk setiap masa. Kalau boleh waktu, alhamdulillah, inilah rahsia yang Tuhan buka kepada kita yang tidak boleh nak bayar. Dan kalau kita dapat tu alhamdulillah. Lo ni kalau nak nampak lolah tu pun alhamdulillah dah. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Tapi tak apalah. Lagi tu pun alhamdulillah dah kita harapnya apabila kita nak pergi ni kita tajalli dia sungguh-sungguh. Dia kita nak pergi ni tak ada dah tajalli makhluk ni yang kita tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi itulah lebih kurang. Itu dia kata maka jadi hilanglah salik itu di bawah nur, demikian ismi itu makna nama, itu sekiranya jadi apabila diseru oleh Allah Ta'ala dengan demikian ismu. Nescaya disahutnya oleh orang yang salih itu, orang salih itu. Jadi mana kalau Tuhan boleh nampak ke maknanya? Nampaklah benda tu. Tajallinya, tajalli asma, apa namanya? Asma. Maka tajalli sifat itu barang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala satu sifat daripada sifat Allah bagi hati orang yang salih itu. Dan demikian itu kemudian daripada panah sifat, tajalli sifat maka panahlah sifat. Dan umpama sekiranya jika tajalli Allah Ta'ala dengan samuk, maka jadilah orang yang salih itu mendengar ia daripada sekalian mujuk yang bersuara seperti binatang dan tiada bersuara seperti kayu batu dan lainnya. Itu tajalli sifat. Maka tajalli apa itu? Iaitu barang yang dibuka oleh Ta'ala segala hati orang yang salih itu daripada af'alullah sekiranya dilihat sekalian perkara ini berlaku dengan kudrat Allah Ta'ala. Ialah Allah yang menggerakkan dan mendiamkan akan sebagai syuhud yang hali lagi zuki. Maknanya kita nampaklah segala gerak-geri ni, pandangan mata hati dibuka oleh Allah Ta'ala tu. Maka sekalian ni maka Tuhan bagi kita zuk nampak sungguh. Bila kita nampak sungguh, dia kata tiada mengetahui yang demikian itu melainkan ahlinya. Jadi kita nak rayak ke orang, kalau kita kecek ke orang kata pelawak. Jadi benda ni tak boleh nak buka ikut dia. Paksalah kalau nak rayak kepada guru atau kepada ahli kita yang ada jalanan ni. Sebab kebanyakan manusia tidak berpegang kepada tasawuf atau kepada jalanan sufi ni, dan dia nampaknya hak syariat zahir saja. Jadi syariat zahir saja. Sedangkan benda ni mesti kita berpegang kerana benda ni hakikat ni kita kena pegang sungguh-sungguh dari segi akidah. Dari ayat dah malai baru ni, kalau dari segi apa namanya fiqh, dari segi amalan kita kena ada belaka tiga-tiga tu. Syariat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Tapi kalau dalam hal yang berkaitan dengan akidah, kita kena duduk di hakikat. Tak boleh kita duduk di syariat dengan tarikat. Kerana apa? Kerana kalau duduk di situ kita duduk berasa kita, apabila kita duduk berasa kita, maka tak lari daripada syirik. Syirik pula syirik jali. Lah gitulah. Nak tanya cikgu ni kan.
Bila Ah. kita dalam hati kita tu kita cuba letak, bukan cuba letak lah, nyata pada hati kita tu sebut Allah, 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 Allah. Untuk sebut Allah tu hilang makhluk. Bila ada makhluk hilang lah Allah tu gitu kan. Ya. Jadi masa dia sebut-sebut tu kadang-kadang dia tukar jadi Allah, 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 Allah saja. Dia tak lebih hu dak, dia lebih Allah, Allah, Allah saja dia. Dia kita pun duduk bersama Allah, 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 Allah. Tapi dia jadi kalut kehidupan kita. Jadi kalut. Jadi kan? Jadi saya tak nak ayat apa tak boleh. Dia jadi kelakabut saya jadi gitu kan. Dia jadi duduk main tukar-tukar gitu. Tu lagu mana aku? Dia tukar sendiri, tukar. Tapi kita jadi serabut. Jadi kita, aku ni, jadi jangan ada kita lah. Kalau ada tolak lah tu, ni anugerahmu kepada aku, nyatalah dengan tirai. Tak ada masalah. Anugerah. Kita sebut anugerah. Orang tarekat lah tu anugerah. Kalau kita orang hakikat, dah ni tu, bapa aku keluh kesah umum lah tu, tapi hak nyata di syariat aku ni, kalau boleh keluh kesah ni, kita tak say. Kalau boleh. Tapi kalau tu bagi reda lah, tak ada arah lah. Biar kita kenal dia je. Biar kita kata kita kenal dia, sebenarnya dia je kenal dia. Alah gitu. Kita tak boleh kenal moga bagai mampu. Bak tajalli ni kalau bahasa ada persoalan. Haji. Ya saya. Jadinya tajalli tersebut tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al tu. Sebenarnya Allah tajalli dah kitanya, kita tak sedar lagi dah. Ya. Kita tak berasa kita. Pasal kita tak berasa kita. Kita tak khabar dia. Lah gitu ya. Lah dia nak beralih, Nak suruh khabar. Nak suruh kita mana-mananya, nak suruh kita nampak dia selalu. Dia bukan kita. Perkara tu dia berlakon tu. Memang. Tapi bukan duduk di, kita duduk di zat dia lah maknanya. Maknanya tak kita nampak benda tu tidak kita, bukan kita. Bila tak nampak tidak kita, nampak dia, pada hati kita akan jadi tenang lah. Sebab dia, kerjaan dia buat apa, kita tak bersoal kerjaan dia, reda je lah. Sebab kita kata kalau kita sesama manusia, kalau harta dia, takkan kita dah ambil cara lah ni. Tanah dia ke, anak dia, ada kita pergi cara tu, tak ada kait-mengait kita tak cara. Kita tenang daripada kita tak cara. Hak susah, kita pergi cara. Jadi, kalau masalah kita nyata dah tajalli tu hak Tuhan, senanglah kita aja. Tunggu dia, bukan kita. Nak suruh boleh duduk situ lah, suruh boleh duduk. Bila nyatanya tajalli Allah Ta'ala tadi, maka kita tenang. Tenang, setenang-tenangnya. Tak berapa satu, tak berkocok lah. Tak perlu kesah. Tak mengadu ke Tuhan. Tuhan buat apa buat aku gini, aku nak gini. Tak mengadu, kita tengok comel sama. Mungkin dia comel lah. Sebab itulah kalau kuatlah kita beramal dia Tuhan nyata kitanya, maka nyatalah kita sifat Tuhan yang pak nyata. Sifat mana? Jama, jala, kama, koha. Jama makna kita nampak bahawa Tuhan dia comel sungguh, dia atur makhluk, atur kita. Kedudukan kita comel. Comel guano aku ni kerja nya cikgu je, kalau kerja aku jadi Perdana Menteri sedaknya lah, gaji apa puluh ribu. Tak boleh. Kalau kita duduk situ punah dah kita, tak ada dah kita spoiler. Sebab tu Tuhan tak letak kita situ. Padahlah kita letak dengan kerjaan kita loan, tetapi nafsu kita tak puas hati. Apa orang lain boleh, aku tak boleh. Sedangkan Tuhan letak ni semolek-molek tempat untuk kita. Nak duduk situ lah payah. Sama anak-anak kita, kadang-kadang ngaji tak boleh kerja. Kita duduk mengadu Tuhan apa lah, tak boleh kerja ni. Sedangkan Tuhan atur temolek dah. Siapa masa dia nak bui, dia bui. Alah gitu ya, cumanya kita royak tu sebagai peringatan je lah. Yang susah lah kalau tak kerja agak payah. Nak bini, nak berapa payah. Tetapi kalau kita boleh duduk senang. Sebab Tuhan atur dah siap dah. Tahun ni tak boleh ni buat gini. Tahun depan ni tak boleh ni. 2-3 tahun lagi boleh lah. Kerja dia.
Jangan benda-benda ni kita kena nyata dia lah, barulah kita rasa tenang. Lah gitulah. Pokoknya Tuhan nak tunjuk kepada kita betapa besarnya ibu. Sebab tu Nabi bila ditanya, dia sebut ibu tu 3 kali. Yang keempat baru bapak. Maknanya ibu ni besar. Ya. Sebab itulah doa ibu ni mustajab. Jadi kalau ibu kita rajin kata uduh kita kena minta lah. Tu mana Tuhan suruh minta lah dengan ibu kita tu supaya dia melapaskan kecek benda molek-molek kita. Tu sebagai satu doa daripada ibu ni sangat-sangat mustajab lah. Kalau gitu je lah. Kebanyakan kita jumpa dalam kitabnya untuk mengenal Allah ni melalui 3 sahaja, iaitu sifat, asma' dan juga af'al. Tetapi cara kita kata kenal Allah melalui zat ataupun tajalli zat. Jadi bermakna di sini kita boleh kenal juga melalui zat Allah Ta'ala. Begini dalam salik kita, dalam kita wa amal ibadah, Tuhan akan tajalli kita 3 tu. Tajalli asma', tajalli af'al, tajalli sifat. Dan kita, kalau kita belajar, kita fahamlah bahawa ketiga-tiga ni duduk mana? Duduk di zat. Apabila duduk di zat, kita jangan bertukar di antara sifat dengan zat atau af'al dengan zat atau asma' dengan zat. Biar nyata. Contoh ginilah, kita katalah, kita ambil contoh makhluk lah sebenarnya. Kita kata, saya akak ni, apa dia ni? Jadi kita kata buku. Macam mana kita kata buku ni? Buku lah tu pasal ada tulisan tu af'al dia. Faham segi sifat dia. Ya kita kata buku beratus kali pun, ya kita sebut tu adalah asma', sifat dan juga af'al sahaja. Boleh? Lah katalah. Zat ni dia akan Tuhan tajalli dengan sendiri. Bila tajalli zat, maka hak lain daripada zat tu tak ada berlaku. Ya ada hanyalah zat semata-mata. Lah katalah lebih kurang. Diri kita, cuba faham diri kita dulu baru bawa lah ke Tuhan. Diri kita ni kalau kata cikgu mak ni mana ni? Maka dia mahu bayarlah rendah kita, hitam kita, tinggi kita, kecek pe kita. Semua tu bukan diri. Bukan diri zat. Semua tu menunjukkan sifat, af'al, asma'. Nama cikgu mak, asma'. Jadi lagu mana kita bila pun ialah 3 tu je. Hak nyata di balik kita. Tetapi Tuhan boleh tajalli kita, tajalli zat. Tetapi bila sampai situ, maka tu bi'illah la mawjud bihakin illallah. Alah kata. Sifat ni dia akan duduk di zat dia. Melazimi, bukan duduk, melazimi. Melazimi di zat. Patutnya adakah orang yang siapa ni dia boleh, maknanya orang syariat kata dia akan tengok wajah Allah ni selepas masa di alam akhirat sahaja. Jadi bagaimana pula kata orang hakikat ni, adakah boleh melihat Allah ni sebelum tibanya alam akhirat? Di alam dunia ni siapa dia tak boleh tengok zat Tuhan? Tidak ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Tidak gitu kan? Apabila Muhammad nampak, dia tengok, maka kita ni kalau kita umat dia, turut dia, Tuhan buka juga kitanya cara-cara kita. Muhammad tu bukan dia Rasul. Naknya kita faham bahawa 3 tadi, asma', af'al, sifat tadi nak menyatakan zat Allah. Dah hadis kata dah kan? Hadis kata mu jangan fikir tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Mu jangan duk fikir zat tu tak siapa. Hak mu fikir tu lagu mana-mana pun sifat.
Nampak tak? Mu tengok tadi mu kata bergabung sifat. Bila lah tahu mana bertahu pun sifat. Zat tu ialah rasio di sebalik sifat tadi. Rasio di sebalik af'al tadi. Dan rasio di sebalik asma' tadi. Lah gitu. Nak suruh jatuh tiga tu. InsyaAllah Tuhan pun nyata tajalli kepada zat. Itu kerja dia. Tak soal lah kerja dia. Hanya boleh lah. Boleh. Maknanya boleh lah kalau Allah izin. Kalau sebab Muhammad tu dia boleh. Muhammad dia tak tengok kita. Bukan dia nak dia aja. Tidak tengok dia sifat Muhammad. Dia nak mati. Dia nak wafat tu. Mati lagi. Dia tengok kita tak sayang ke dia aja. Lagi tu je lah. Zat kan, mengenal zat kan. Macam Nur Muhammad ni kan. Dia berada dalam Nurullah dah. Kalau aku nak cikgu. Nur Muhammad. Itu yang boleh itu tu. Bagaimana? Dia gini. Nurullah tu ialah nama. Nama Tuhan tu salah satu Nurullah. Lepas tu dia nak menyatakan kepada kita ni dia buat Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad tu af'al dia. Tu. Nak suruh kita faham. Maka daripada Nur Muhammad ni dia buatlah makhluk ni. Ciba serbi. Sama ada hak nyata ke hak raib ke dia buat daripada Nur Muhammad. Jadi dia nak wayak kitanya nak nyatakan hak nyata ni mestilah daripada Nur Muhammad. Sebab Nur Muhammad ni dia ni sebagai cermin. Maka cermin, dalam cermin ni hanya nampak bayar. Dia bayar ni menunjuk nak tunjuk, bukan nak tunjuk cermin. Nak tunjuk tuan ampunya bayar. Tidak gitu kan? Ya. Boleh faham? Faham. Tak nak tunjuk tuan ampunya bayar, apa dia kata cermin ya? Apa dia kata cermin, sedangkan dia nak tunjuk tu tuan ampunya bayar. Ni dia tunjuk cermin tu padahal ada dalam cermin tu bayar. Dia makhluk ni sebagai cermin. Kalau dari segi tasawuf, dari segi usuluddin dia kata sebagai dalil lah gitu. Dari segi syariat biasa kalau ngaku dia adalah aku kuat, aku cekak, aku no, aku dengar, maka putuslah dengan Tuhan kalau duduk di syariat. Jadi walaupun kita kecek begitu, jangan duduk di syariat, tapi pergi ke hakikat selalu. Nampak benda ni, dalilah dia sambung ni Tuhan nampak ni bukan aku. Tapi jangan buat tobik dia buat tobik lah depan orang awal. Nak kata kita sesak pun tak. Tapi kita kena faham lagi yang boleh tobik tu adalah kehendak dia, kerjaan dia, bukan gitu. Nak suruh duduk situ je. Nurullah tu Nur Muhammad kan dia? Lepas Nur Muhammad tu makhluk. Dia nyata dan yang gaib. Dia sebagai cermin ni di sinilah makhluk tu sebagai cermin nak menyatakan. Nur Muhammad tu hakikat cermin tu. Maka hak nyata tu pelbagai cermin. Kalau kata akal dia pelbagai cermin ke? Tu hesa tu nampak banyak. Cuba kita duduk belakang ada cermin, belakang depan ada cermin. Tidak banyak kan kita. Ya, jadi banyak tu. Kat kita berapa? So, berapa orang? So je. Nak nyata tu hal lagi tu. Saya tunjuk molek-molek dah kita tu je. Asal nyata dia. Bahasa tak pakar kat kita ni aku dia. Jangan kata begitu. Alhamdulillah dah kita dalam majlis ni. Boleh dengar juga walaupun kita tak faham bahasa tu boleh dengar juga. Dan insya-Allah kita minta pada Tuhan biar nyata kita benda-benda lah gitu, benda-benda gitu duk belajar ni. Biar jadi amalan kita. Tu kita duk minta si amalan aja. Bukan nak suruh orang ada segitu. Nak betul kita. Lah gitu ya. Boleh. Boleh, cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Biar faham tajalli ni. Kalau faham sungguh tajalli ni alhamdulillah lah. Selamatlah kita. Kita suka dengan bab bayar.
Dia ragu cikgu mak. Haji cumi ni. Dari cumi tu kan ada bayar kita nak dapat bayar kan. Benar hakikatnya nak tunjuk tuai dia lah sebenarnya. Tu maksud. Tuai bayar. Bukan nak tunjuk cumi. Tuai bayar Kita Tuai bayar. lah kita tunjuk cumi. Kita tunjuk cumi lah ni. Orang tak tahu tunjuk cumi, nak tunjuk gapo dalam cumi. Tu lagu tu misalnya. Hak pengajarannya kita berhenti dulu setakat ni. Pada ni kita pergi lepas pada tajalli lah. Setengah daripadanya sauk. Ada sauk. Sauk muhabbah gambar insya-Allah. Jadilah itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, kami kurnialah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan jadilah ilmu yang bermanfaat di amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua hamba-Mu yang ingat kemuliaan nama ya Allah, yang menyebut nama Musa nama ya Allah, yang ingat kemuliaan nama ya Allah, yang rendah kepada Musa nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.